Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili dalam kitab dia Penawar bagi Hati, sehinggalah perkataan dia dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kulli bani Adam hazzuhu minaz zina fal ainani tazniyani wa zinatuhuma an-nazaru wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu war rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu wal famu yazni wa zinahu at-takbilu wal qalbu yahummu wa yusaddiqu zalika al-faraju au yukazzibuh. Artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagianya daripada zina. Ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagianya daripada zina. Yakni setiap manusia itu payah nak lepas daripada berzina. Adalah habuai masing-masing daripada berzina. Gapo dia kata? Pertama, maka dua mata itu berzina keduanya. Dan zina keduanya, kedua mata itu dengan cara memandai kepada barang yang tidak harus dipandai. Berzina dah mata. Pas manusia nak jaga seluruh anggota dia daripada berzina payah. Hak berzina dengan farah, hak tu jelas. Hak tu baru benar-benar berlaku zina. Berlakunya zina dengan farah ini kerana dah lama dah berlaku dengan anggota lain. Anggota lain lama dah berzina. Tetapi hak berat sekali kesudahan dia, farahnya yang menentu. Manakala hak lain berzina lama mana dah. Sebab tu jangan buat benda-benda yang menyebabkan dekat kepada benda lagu tu. Kadang-kadang mata lama mana dah duduk ajak. Mata dak berzina dah. Tetapi orang tak panggil berzina, tak panggil lagi. Tetapi sudah kena dah habuai daripada zina.
Dan kedua tangan itu berzina. Kedua tangan itu zina. Keduanya itu menampar akal yang dilarang menampar dia terjemah. Batsyu ni tapa pukul ataupun memukul ataupun menyentuh. Tangan dok setuh lama dah tak buat masuk ya. Gitu mudah nak terjemah. Maka tangan tu haram dah. Tapi zina orang tak panggil zina tapi haram dah. Dan kedua kaki berzina. Lagu mana pula kaki berzina buat tahunya kemaluan yang berzinanya. Dan zina kedua kaki itu berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Apa maksud haram berjalan? Yakni kita pergi tempat hak Tuhan larang. Bukan kata diri benda tu sendiri haram. Kalau Tuhan tak kata haram, tak jadi haram. Contohnya, seorang tu pergi jumpa dengan isteri dia, halal. Seorang tu berjalan pergi jumpa dengan bini orang lain, haram. Dia digapa dia haram dengan halalnya di hak Tuhan. Tuhan kata jangan pergi, kita pergi, hak tu jadi kau haram. Bukan diri berjalan tu. Sebab kadang-kadang jadi halal dah pula. Dulu sebelum berkahwin, haram kita pegang tangan dia. Sekarang apabila berkahwin, halal pula. Welung, betah halal, betah haram. Haram, halal ni duduk mana? Duduk di perintah tu. Bukan diri perbuatan itu sendiri. Sebab tu ulama kata, orang tak semaya tu, bukan kata di diri dia tak semaya tu, dia tu berat, dia tu apa. Tetapi kerana dia tak dengar kata Tuhan. Kalau Tuhan kata tak payah semaya, pun kita tak semaya, tak ada masalah pun. Kalau Tuhan tak kata semaya, tak semaya, tak wajib. Tapi apalah ni tinggal semaya tu jadi benda tak comel? Kerana lawan Tuhan. Ya bukan di diri perbuatan itu sendiri, tetapi di perintah Allah Ta'ala. Sekalipun perintah itu kadang-kadang ikut Tuhan lah. Kalau Tuhan kata boleh, boleh. Kalau Tuhan kata tak boleh, tak boleh. Sebab tu sebenarnya perbuatan haram itu kalau kita tengok pada zat dia tak haram sebenarnya. Tengok pada zat dia tu tak haram. Minum arak. Kalau Tuhan tak larang, tak dosa pun, tak jadi perbuatan keji. Bukan kata diri pegang semata-mata pegang tu jadi haram selalu dak. Di perintah Tuhan. Kalau Tuhan tak perintah ke lagu tu, minumlah bercetung-cetung pun. Bahkan di dalam syurga arak ada dalam syurga. Nak kata arak ni minuman istimewa rupanya. Sebab tu Nabi dalam sebut dalam minuman dalam syurga Nabi sebut arak. Kerana orang Arab dulu zaman jahiliyah tak boleh tinggal arak. Maka Nabi royak cerita lalulah nak gaya kepada orang hok minum arak. Mu nak minum arak ke dak lah ni? Kalau tidak mu tak boleh minum arak hok akhirat, hok sedap sekali. Oh, ada lah hok sedap sekali. Bukan bubuh dalam payah ke dak? Sungai arak. Sungai nah, sungai. Tetapi la yusaddauna anha wa la yunzifun. Tidak memeningkan kepala dan tidak menyebabkan kaca bila. Minum arak pah minum bercetung-cetung tak apa. Patut dulu apa tak boleh minum? Sebab aku suruh ke. Aku nak uji mu taat kau dak, bukan diri perbuatan tu sendiri. Aku nak uji mu dengan kata kau tidak mu ni. Maka diri haram itu apabila melanggar perintah. Dan bermula mulut itu berzina. Mulut dah tak dengar kata dah tu. Kaki tak dengar kata, tangan tak dengar kata. Mulut berzina itu dengan mengkucuk akal yang tidak halal dikucuk. Diciumlah kucuk ni, cium. Cium benda yang tak boleh cium. Setuh benda yang tak boleh setuh. Maka lama-lama akan jadi kepada hak paling besar, berzina dengan kemaluan. Hak tu hak paling sudah sekali. Kadang-kadang orang yang tak berzina, tetapi
anggota lain zina habis lama mana dah. Kerana nak pergi kepada zina ni, dia tak pergi automatik pakai pergi mula-mula pergi hak tu direct selalu dak. Dia hak ni dulu. Mata dulu, telinga dulu, mulut dulu, tangan dulu, kaki dulu, barulah boleh jadi zina. Jadi Nabi kata manusia ni kena semacam habu zina. Kadang-kadang di tangan, kadang-kadang di mata, kadang-kadang di gon ni Dan bermula hati itu berkehendak ia dan mencita-citai. Hati duk lekak. Ai gerai. Apa hati jadi gerai lagu tu? Ni tangan so zina dah. Mata dah zina dah. Tunggu hati ya. Ingat tu hai berat ni zina ni benda besar ni, malu kau orang tua lah. Hamba jahat setara mana tak setuh orang. Duk main hati duk main cita-cita. Zina dengan hati baru. Lepas tu berlaku lagi zina. Duk main lagu tu tak zina lagi. Dan membenar akan yang demikian itu oleh farah. Farah baru kata. Kalau farah yang gerak baru jadi zina betul-betul. Semua lain itu zina berlaku dah. Farah hoklah sekali. Hati duk nak semacam. Guan teringat kau adik ambo weh. Ambo buat lagu ni kau orang buat kau adik ambo. Ambo buat lagu ni kau orang buat kau mu ambo. Janganlah berzina dengan orang. Seorang lelaki sahabat mari temu dengan Rasulullah. Sahabatnya mari minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, izin ambo berzina. Sudah orang lagu ni. Nak kata dia ni kaki zina. Suka kepada perempuan. Maka apabila masuk Islam tak boleh tinggal perangai terbeak tu. Kita ni tak pernah jadi kafir lagi. Sahabat dulu pernah dia hidup alai lagu tu. Alai tak ada hukum hakal, pakainya beredah belaka. Apabila jadi terbeak, masuk Islam pun jadi tak boleh nak tinggal benda-benda lagu tu. Ada sahabat nak minum arak, ada. Maka ada seorang sahabat minta dengan Rasulullah, ya Rasulullah, izin hamba berzina. Rasulullah SAW tak dengar. Malah dengar lah air orang kan. Mari ikut depan ni pula, ya Rasulullah, izin hamba berzina. 3 kali Rasulullah buat lari gitu. Sayyidina Umar kata, budak ni kurang ajar dah tu. Ya Rasulullah, minta benda hak tahu dah tak boleh. Patut lah. Kita ada hati ke? Dah dua kata tak boleh. Lah nak kata lagu mana? Perasaan nak tu ada tapi lah sabarlah sikitnya. Sayyidina Umar kata nak minta hak Tuhan tak benar. Kan hamba pacung ke? Tak dengar kata tu. Sayyidina Umar ya. Tak dengar kata, mati lah mu. Balik sana gesta. Lu sangsi lu mati. Itu sikit mati salah katanya Sayyidina Umar. Boleh minta dengan Rasulullah nak berzina. Rasulullah kata mari. Budak muda orang tua tak minta, kalau orang tua juga minta berat. Maka Rasulullah kata mari. Gapo dia mu kecek sebenarnya? Gini ya Rasulullah, hamba kecek jelas lah denganmu ya Rasulullah. Tak ada benda hamba nak susuk denganmu ya Rasulullah. Ni jujur dia juga. Kadang-kadang ada orang tu yang baik perangai dia, tapi kalau bab ni hamba lemah selalu. Ya Rasulullah, izin hamba berzina. Katanya Rasulullah, mu ada mak tak? Ada lagi. Kakak ada? Adik? Adik ada. Gini hamba nak tanya. Lagu mana kalau ada orang jatuh mari berzina dengan makmu? Perasaan mu lagu mana? Jangan kecek lagu tu ya Rasulullah. Nama hamba gocoh. Dah kat hamba biarlah kono-kono. Lagu mana kalau ada orang jatuh berzina dengan kakakmu? Perasaan mu lagu mana? Orang berzina dengan adikmu lagu mana? Ya Rasulullah, jangan tanya lagu tu hamba. Gerai dah ni. Katanya Rasulullah, mu rasa gerai? Jangan. Lagu mana kalau mu zina dengan adik orang? Orang marah juga. Mu zina dengan kakak orang marah tidak Mu zina dengan mak orang, yang gocoh dia orang lah. Maka Rasulullah panggil dia, Rasulullah jamah dada dia, pegang dada dia. Sebab hati duk main ketan ni. Kadang-kadang kita ni nak ni jadi lemah sangat iman ni, suruh nak lawan diri jahat kita tu. Kita nak lawan tapi suruh kacing oleh Rasulullah pegang. Baca doa Rasulullah kata Allahumma ufir zambah wa tahhir qalbah wa hasin farjah. Rasulullah kata ya Allah, bersihkan hati dia, ampunkan dosa dia, jaga kehormatan dia. Maka Rasulullah pun tepuk. Maka orang tu bangun, hilang perasaan nak berzina. Katanya perawi hadis tu, hamba tak pernah melihat seorang lelaki paling benci bab zina
melainkan lelaki hok asalnya mitok dengan Rasulullah nak berzina. Apabila Rasulullah baca di dada dia, maka dia jadi paling benci kepada zina. Bunyi orang berzina agak mengepek selalu, marah, gocoh apa semua. Maka sebab tu kita tengok ada orang berdoa jamuh dada ni. Doa pesing mana dah pula? Dah Rasulullah buat lagu tu. Tahu. Tak boleh kau doa jamuh kaki kau, jamuh kepala kau apa dia. Tak ada masalah. Ada doa tu Rasulullah ludah. Paling belakang. Rasulullah ludah, Rasulullah jomor. Air liur di tubuh kawan tu. Bau wangi sapak tu. Habis minyak atas bini dia beli. Harga mahal, harga murah. Bau tubuh tok laki dia bau wangi sapak tu. Apa? Kena air liur Rasulullah. Tu. Jadi ada orang kata, ai bomo duk main ciuk tu. Main mana? Jalan belakang tu Rasulullah nak ajar ni. Dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu atau mendustakan ia dengan bahawa tertegah ia daripadanya. Maknanya farahlah yang menentukan sama ada berlaku betul-betul zina ataupun tidak. Hak lain tu berzina lama mana dah. Jadi jawapannya keputusan tunggu demo sore ya. Kemaluan. Kalau kemaluan barulah jadi zina betul. Tetapi dari sudut hukum hak lain zina habis dah berdosa berlakon dah. Lah ni orang baik pun hak tak berzina pun nak lepas daripada zina anggota tu payah. Zina tu memang mikir berzina orang kata kalau zina ni sia sepomo hidup. Kalau perempuan kalau jadi pernah jadi pelacur ke ataupun penzina tak ada maruah dah. Sekalipun dia bertaubat jadi wali Allah Taala pun maruah dia tak ada dah. Tu berat zina ni. Dia orang start saja sekali maruah sudah tak ada. Sekalipun dia taubat dan jadi wali keramat setara mana, maka kalau ia asalnya perempuan ni kalau orang tuduh misalnya, awak ni berzina, kena rotai orang yang tuduh, orang yang perempuan berzina 80 kali rotai dipanggil qazaf, tuduh zina. Tetapi kalau orang tu pernah jadi pelacur dah dan dia taubat dah sekarang, tetapi mari orang jahat tuduh dia demo zina, tak kena hukumnya tu. Sebab apa? Maruah dah tak ada dah. Dia taubat dah, dia taubat sekali pun. Lagu tu. Tengok. Dia punya kesal dosa tu berzina lah paling payah sekali. Kalau kita tikar orang, jak mati, tak adalah cerita dia. Habislah cerita dia. Tapi kalau berzina sekali, kalau nyawa lekat anak Allahu Rabbi, wujudlah manusia tanpa nasab dan keturunan. Bakal tak comel, mari dah ada pada planet Pluto mana. Malu dah dia anak tu. Dia akan tanggung anak tu malu sampai dia mati. Dia seorang tanggung. Kalau dia nikah dengan siapa-siapa dia. Tubik anak tu nama gapo? Nyak tak jawab. Cucu pula malu. Maka bergenerasilah perasaan malu, tak ada maruah ni. Tu zina tu payah. Sebab tu kena jaga guano-guano. Nak jaga lagu mana? Dah tinggal tunggu farah saja hak lain zina belaka. Kena tinggal. Tangan jangan, kaki jangan, mata jangan, mulut jangan dulu. Ni dok main ai. Tak apa tok zina, dok main kok bira. Main kok bira ada lagi. Kau nak lepeh kok bira, mana boleh. Mencerita akan hadis ini oleh Imam Muslim dan Baihaqi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada pada hadis ini menunjukkan atas bahawa asal bagi zina farah itu dua mata. Matalah yang sebenarnya menarik seseorang itu kepada perempuan. Kalau orang buta tak tahulah, mungkin tak nampak. Telinga taklah mana. Telinga kalau orang buat belakang tu tak dengar dah kita. Tapi mata 2 kilometer nampak lagi. Duk kita tepi patah, pakai teropong 20. Sekelo boleh nampak mata ni. Maka nak tarik tu mata asalnya. Supaya kita jalan sengah, biar orang tino undur. Nak pergi dekat. Apa? Mata tarik. Tak ada tangan pun tarik. Orang tino tu tarik. Mata kita tarik tu. Sebab tu mata kita sebut dah satu panah yang beracun. Kena tu
dah lah panuh. Biasa panuh ni kena mati dah. Tetapi kalau beracun, dia akan cepat lagi mematikan orang. Ya panuh mana? Di hati-hati lelaki. Maka apabila hati tu jadi mati, maka payah nak dengar nasihat. Sari pun kena panuh, petang kena panuh, malam kena panuh, pagi kena panuh, pukul 10 kena panuh. Tak mati lagu mana? Hati tak jadi keras lagu mana nak dengar nasihat orang? Dah mati kena panuh beracun. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau. Oh ni. Oh ni tasawuf akhlak ni paling payah sekali nak jaga. Tasawuf ilmu tinggi, ilmu hakikat tu muka barang kecek. Tak tahu alif-ilih alif jatuh. Tapi hak ni Allah berair mata lah nak jaga. Nak kata nak jaga mata, nak jaga anggota 7. Welong. Sekalipun orang tu tak khamak, tapi dia boleh jaga 7 anggota, dia wali sebenar. Daripada orang tak jaga anggota 7, tapi kecek supaya rapat dah dengan Tuhan, tak pergi ke mana-mana. Hak ni hak sebenar walinya. Kau wali kalau kena nampak khamak pelik tu baru wali. Berat lah. Dajjal mari dia lah wali, pakat siung tangan pok kita. Orang lah ni ramai nampak pelik sikit gak. Tak ada apa wali lah dia. Wali lagu mana gak. Ikut Tuhan, jaga anggota pun tak ada apa. Dengan apa pekerjaan yang patut ia dan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya, maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan peliharaan yang bersangat. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga. Hak ni pekerjaan kakinya sebenarnya hak kita duk tunggu-tunggu. Tugas sebenar kaki, Tuhan buat kita kaki supaya kaki itu diguna berjalan dalam kebun-kebun syurga. Hak ni pekerjaan hak buat akan datang. Dan mahligai syurga, berjalan dalam kebun-kebun syurga, dalam mahligai syurga. Dan adapun tangan itu maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buah syurga dan minumannya syurga. Tugas tangan pula nak petik buah-buah syurga, nak minum air-air minuman dalam syurga. Tu tugas dia. Tapi tak boleh buat lagi. Ya, akhirat. Tu tugas yang dinanti oleh tangan nak buat. Seperti itulah segala anggota yang lain mata untuk melihat Tuhan. Melihat Tuhan bukan melihat syurga. Sebab tu ulama kata jaga mata. Kerana apa? Kerana mata bukan melihat syurga saja, tetapi melihat Tuhan, melihat Nabi. Tu tugas mata kita. Maka mata hanya senya ia kerana memandai kepada zat Tuhan dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Tu mata kita. Mata tu hewi comel-comel belalok putih mata guna untuk muka lain. Tak boleh. Guna untuk tengok Allah Ta'ala, barulah puas hati. Tu tugas mata. Dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan. Maka matalah anggota satu-satu anggota yang mendapat nikmat yang paling besar di dalam syurga, yakni melihat Tuhan. Tangan dapat nikmat juga, tapi tidaklah sebesar nikmat mata. Ada kodok nikmat menyentuh Tuhan? Ada. Pergi kepada Tuhan. Nikmat mendengar Tuhan? Ada mendengar? Tak ada. Maka nikmat paling besar, wujuhum yauma izin nadirah ila rabbiha nazirah. Muka ketika mana melihat Tuhan cerah cemerlang, bersinar muka-muka.
kepada Tuhannya ia memandai. Tengok Tuhan bersinar muka-muka. Kita kalau boleh berita gembira, bersinar muka-muka. Muka kalau masa bertukar jadi ceria, jadi suka, bersinar gemilang. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat, bahawa dipeliharakan dia dengan sehingga-hingga pelihara. Kerana mata ni dapat nikmat paling besar, maka hok payah sekali nak jaga dan kena jaga paling sungguh sekali mata. Sebab dia boleh nikmat paling besar sekali. Maka benda untuk dapat nikmat paling besar, Allah nak cara ke dia payah sekali dan kita kena sungguh sekali cara ke mata. Dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia. Mata kita ni jangan buat kena guna untuk tengok kitab, tengok ulama, tengok orang yang menyebabkan kita ingat Tuhan, tengok Al-Quran, tengok muka orang tua kita, tengok muka mak ayah, tengok muka ulama, tengok Kaabah, tengok masjid, tengok sebeh, tengok sejadah, tengok Quran, tengok hadis, tengok kitab. Layak sungguh mata kita, jaga sungguh mata kita. Dan bahawa tiada dikotor akan dia. Dicemarkan dia dengan memandai yang haram. Jangan guna untuk benda haram. Apabila benda haram, berarti kita mengotorkan mata. Apabila kotor mata, layak kodok mata yang kotor nak tengok Nabi. Layak kodok mata yang kotor nak tengok Tuhan. Tak comel lagu tu nya. Kita beli cermin mata. Tiba-tiba cermin mata tu kotor. Maka nak tengok Tuhan lagu mana ngajeluah lagu tu, ngakotor lagu tu. Tak nampak lah. Kalau nampak pun tak serupa dengan hak bersih. Orang hati kotor tiba-tiba mimpi temu Nabi, ada. Orang hati bersih mimpi temu Nabi, ada. Rezeki dia lah. Tetapi hak ngah kotor tengok ngah hak cemang dengan hak bersih lain. Lagu tu. Fasa yang kedua pada menyata ke telinga. Mata, telinga. Ana sebut dah benda yang kita dapat maklumat ni dua. Melalui mata, hak ni paling jauh sekali. Barai 2-3 kilo nampak lagi. Kedua telinga. Hak ni tak jauh lah mana lah. Dekat-dekat ni boleh dengar lah. Maka ni. Dua maklumat. Kadang-kadang ada orang tu comel dah. Tapi kerana dia lepas mata dia, benda luar masuk ke dalam. Kalau benda lain, hak dalam kita, hak diri kita. Tapi kalau melalui mata, bukan kita buat. Kadang-kadang kita tengok orang lah. Kita tengok orang, kita tak buat. Tapi jakit juga sebab mata. Mata ni benda luar jadi masuk dalam. Linga juga benda luar masuk dalam. Kalau mulut, ya tak masuk ke dalam. Mulut kita waktu baik, kalau kita kecek pun hak diri kita. Hak ni kita sebab ya kait dengan benda luar. Kita jaga setara mana, benda luar tak jaga, ya jakit juga. Sebab tu payah. Ketahui olehmu bahawasanya telinga itu menjadikan oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah bangsa dunia dan faedah bangsa akhirat. Tak salah kalau menggunakan dunia untuk akhirat ataupun untuk dunia. Tak salah. Moga mu hidup atas muka dunia, mu nak dengar orang kecek, nak dengar orang mengajar, nak dengar nasihat, nak dengar orang mengadu masalah. Tak apa, tak ada masalah. Benda tu tak ada masalah untuk keperluan duniamu juga. Mu hijau, mu gapo, tak salah. Maka setengah daripada segala faedahnya telinga yang bangsa dunia dengan apa dia? Bersedak-sedak dengan yang didengar. Dengar suara orang baca qasidah, dengar suara orang baca Quran, dengar suara orang ceramah, dengar suara kuliah. Tu guna telinga dah. Oh, sedap orang dah minat ngiling pala-pala. Dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Kita ada urusan dengan orang kecek. Oh, betul-betul saya akan buat apa yang cik suruh.
Guna apa? Guna telinga. Ya, guna telinga. Setengah daripada segala faedah bangsa akhirat pula. Faedah apa dia bangsa akhirat telinga guna? Mendengar akan Quran. Orang baca Quran. Atau hadis Nabi. Tak dengar baca Quran, baca hadis sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan dengar segala ilmu yang beri manfaat. Kita pasal live hari ni. Mata dapat pahala tengok. Telinga dengar. Berok. Boleh pahala dah. Pahala melalui mata. Pahala melalui telinga. Sekalipun lah ni kuliah tak ada di masjid. Buat di live pun. Orang boleh pahala juga mata dengan telinga. Kalau orang boleh hadir dalam majlis ilmu. Boleh pahala tubuh. Boleh pahala jasad lagi. Boleh pahala hadir majlis ilmu lagi. Hok dengar melalui live, dapat pahala mendengar ilmu, dapat pahala tengok orang mengajar, dapat pahala. Masing-masing boleh pahala, tak ada bimbang gapo. Hok bimbangnya, dah tak mari dengan mengajar, tak si dengar dah pula mengajar, tak si tengok dah pula mengajar. Dan kerana banyak ini segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihatan. Kita sebut dah. Dari sudut afdal, mendengar lebih afdal daripada melihat. Sebab apa? Banyak sebut. Antaranya sahabat, tak ada hok pekak. Semua buta ada. Lepas tu apabila sahabat buta, jatuh martabat dia. Tak tetap dia dapat sahabat. Tak ada sahabat pekak. Kalau sahabat pekak sudah, lagu mana tak tahu, nak kecek Nabi oyak tak dengar sebutir abu. Kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Dengar ni. Bapa mendengar lebih mulia daripada mata, kerana kebanyakan urusan dunia kita guna mata tu banyak. Mata kita banyak guna urusan dunia. Kadang-kadang kita tak dengar pun. Baca berita. Tengok. Guna mata belakang. Telinga tak dengar pun. Kita ni. Kita pun tengok dalam mesej. Orang fitnah orang. Kita baca dengan mata. Guna mata ya. Telinga tak dengar pun. Maka bangsa dunia ni banyak guna mata. Manakala bangsa akhirat banyak guna telinga. Malaikat. Tak ada orang tengok. Dengar tu aja cerita. Nabi Muhammad ayat cerita bab malaikat. Semua boleh kata rukun iman kita berkait dengan telinga belakang. Allah Ta'ala aja tengok tak, tapi dengar Nabi Muhammad. Gapo dia lagi? Malaikat semua dengar dengan telinga, tak nampak lagi. Gapo dia lagi? Hari kiamat, gapo-gapo semua guna telinga, tidak guna mata. Sebab tu mulianya telinga, kerana banyak benda-benda akhirat guna telinga sajalah. Pada masa sekarang lah, akhirat tu tak sedut kira lah, kau tengok dengan mata juga. Buat masa sekarang banyak benda-benda molek dengar telinga, bagai-bagai akhirat guna telinga. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Kalau pekak gak nak lawan dengan buta, molek buta. Kadang-kadang hak buta boleh baca Quran, sedap dah pula suara dia, hati tak pernah tengok benda kotor. Maka dia tu gak tasawufnya lah, tak ada nak tunjuk-tunjuk diri. Mungkin dia tak nampak comel tu gapo, uduh tu gapo. Hidup dia dengan tasawuf gitu. Tak ada nak kemah-kemah dak. Mungkin buta tak nampak pun hamba pun. Nampak bersih hati dia, tak tengok gapo dia. Orang berzina pun tak nampak gapo. Baca Quran pun boleh. Dan orang pekak tak berapa nak nampak kan. Jarang jumpa orang pekak baca Quran. Ada orang pekak baca Quran tak? Nak baca Quran lagu mana? Mungkin tak dengar suara pucuk bunyi lagu mana. Benda-benda akhirat ni kita sebut dah bangsa telinga. Dan bermula mensyukur pendengar itu memeliharanya daripada mendengar yang dilarang. Lagu mana apabila kita rasa terima kasih Tuhan beri saya boleh dengar, saya tidak pekak. Kalau pekak malunya lah saya masuk sekolah OKU. Orang kelainan upaya. Masuk pekak lagu tu.
Maka terima kasih Tuhan kerana bui saya boleh dengar. Saya nak guna pendengaran hokmu bui ya Allah, benda molek saja. Orang nasihat orang, gapo-gapo hangmu nak dengar hak tu. Hak benda tak comel, hak mu lari hangmu tak si dengar ya Allah ya Tuhanku. Ni cara nak bersyukur dengan nikmat telinga. Seperti gapo dia benda yang dilarang, seperti mengopak. Tengah orang mengopak, Allah payahnya lah nak jaga. Kadang-kadang kita tak kecek dah wak senyap, demo pun cocok. Ustaz tak dengar Ustaz. Cerita tu lah, Allahu Akbar. Kita tak usah japuk, seronok japuk, tak usah japuk, tak tahu lagu mana dah pulak ni. Pergi situnya cuek juga, sudahlah. Dah kena tutup telinga, takut nampak tasawuf. Allah Rabbi ni. Maka katanya ulama, kalau mu tak boleh lari daripada mengopak, sekurang-kurangnya hatimu kata dak mengarut belaka cerita tu. Hamba tak saya dengar Nampak sekalipun kita dengar, tapi kita tak cari seputus habuk pun. Bukan muka cek lah nak ngopak. Muka cek lah hamba tak saya tak layan lah mana. Dengar telinga. Kuat lagu tu. Kalau kita tak boleh lari daripada nak mendengar mengopak, duduk dengan suasana mengopak, ikutlah hamba malah layan, panggil malah layan, malah dengar. Tak apa dah. Dan mengadu-ngadu, mari cuek nak pelaga ke. Hamba dengar kawan ni nak kecek mengenai demo. Ada orang ni hamba dengar nak mapuh demo. Ada orang nak fitnah demo. Biarlah, tak apa, tak usah dengar lah. Bagi tak yakin pun hamba ni. Suruh Tuhan lah, Allah Ta'ala tu ada. Hamba nak jaga lagu mana ni. Demo tahu mana, hamba pun dengar orang juga. Tak ada apa. Demo ni mengadu nak balas orang belaka. Lagi mana benda tak buat depan hamba payah nak percaya, takut jadi kau percaya barang tak yakin pula. Dan segala perkataan yang tiada baik seperti bid'ah. Benda-benda bid'ah. Benda-benda hak tak ada dalam agama. Macam-macam lah ni. Benda-benda hak dibuat, hak direka, hak sesak dalam agama. Tak usah. Dan berbantah-bantah orang duk balah. Allah Rabbi. Duk balah depan kita pula, ya Rabbi, bakpolah duk balah. Dan seperti mendengar suara perempuan. Dengar suara perempuan yang menyebabkan naik nafsu. Kalau hak tak naik nafsu pun makruh hukum dia. Ada kata haruh, ada kata makruh kerana tak dosa, tapi moleknya tak usah dengar. Tapi kalau nak dengar pun tak dosa hukum dia. Tapi kalau suara perempuan tu menyebabkan naik nafsu, payah suara perempuan nak naik nafsu ni. Kita orang jantan ni, kalau boleh dengar suara tu jadi tahu biasa ya. Suara lagu mana tak tahu jadi seria ni, hatta tekok ni jadi mikir. Jadi benda-benda, kadang-kadang suara dia tu. Maka jarang nak temu suara perempuan setara tu. Kalau ada suara dia tak boleh dengar. Suara perempuan ni bukan aurat menurut muktamad. Inna sautal mar'ati laisa bi'auratin ala mu'tamad. Katanya dalam Fathul Mu'in kata, suara perempuan itu bukan aurat menurut pendapat muktamad. Kerana suara perempuan juga nak berkecek, perempuan juga nak mengadu masalah. Kalau suara dia aurat, terbatas cara nak berkecek dia. Dia nak jual beli, senyap. Saya nak beli barang ni, senyap. Tak boleh kecek aurat-aurat. Selok lah. Lepas tu, nak pergi mengadu kepada kodi tanya, apa awak ni lagu ni? Senyap. Kecek lah, senyap. Aurat tak kodi, suara hamba. Sudah. Lepas tu nak kecek lagu mana? Maka suara perempuan bukan aurat. Dia hok jadi aurat, hok haram ni, ya dua menyebabkan perempuan jadi aurat suara dia. Pertama, suara terlalu sedap menyebabkan naik nafsu sadu. Dengar suara dia, naik mikir kepada benda-benda tak comel. Kedua, perkataan yang ia guna ke itu menyebabkan naik nafsu. Kecek mengenai tubuh perempuan, kecek mengenai asmara dana, kecek mengenai begini, kecek macam-macam deh. Lo ni dipanggil lirik lagu tu sendiri. Kalau lagu tu menyebabkan mikir benda-benda jahat, haram dengar lagu tu kerana menyebabkan naik nafsu fikir benda haram. Tapi kalau semata-mata dengar suara saja, tak apa.
ulama kata. Nah, tapi molek dengan Quran lah. Tapi dosa ke tak? Tidak dosa. Kalau ada dua ni, lirik yang menyebabkan naik nafsu ataupun suara bunyi-bunyi yang menyebabkan naik nafsu, barulah muzik tu jadi haram. Kalau tak ada dua tu, tak ada suara yang menyebabkan naik nafsu dan tiada perkataan-perkataan yang menyebabkan naik nafsu, maka makruh saja dengan muzik ni. Nah, kadang-kadang kita haram kan. Nah, kita sebut dah. Ding 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 ding. Ni, Gaza ni. Dalam mazhab Syafi'i, benda berwatar. Watar ni bertali, hukum dia haram kita main. Apabila haram main, haram dengar. Maka kita dekat nak buka puasa dengar pasal radio. Ding 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 ding. Daripada anak kecil lagi anak nak dengar suara tu. Ada ingat kepada maksiat? Tak ada Ingat Mekah, ingat orang duk tawaf. Pelik sungguh pun gitu. Patut dosa kau lagu tu. Dengar suara lagu tu. Tidak jadi ke berdosa. Nah. Bahkan Nabi pun sebut, aku suka kepada suara yang hasan, suara-suara indah. Rasulullah dengar, suka dengar suara burung-burung kecil-kecil. Suara Rasulullah dengar suara orang nasyid, suara sedap. Rasulullah suka dengar suara air. Maka suara yang indah itu dibenarkan kita dengar. Sebab tu orang sufi menggunakan qasidah-qasidah. Kalau suara tak sedap, tasawuf sikitnya. Boleh tasawuf lah. Tapi tabiat manusia suka dengan suara indah. Haram tak? Tidak haram. Dan muda belia, suara muda belia, orang jatuh hok comel-comel. Jangan dengar suara dia. Kalau naik nafsu, kalau tak naik nafsu, tak ada masalah apa. Jaga. Lelaki dengan perempuan tak ada beza, hamba sebut dah. Beza di dua tu ya. Hak lain tak ada beza belaka, tangan lelaki serupa tangan perempuan. Serupa ya. Tubuh dia serupa tubuh perempuan. Maka kena jaga juga, lelaki kena jaga juga. Bahkan ulama kata nak jaga lelaki lebih payah daripada nak jaga perempuan. Ada orang kalau perempuan, saya takut perempuan, zina lah. Tapi lelaki mudah-mudah ya. Sebab tu ulama kata apabila aku melihat perempuan, setan ya seko setan yang ikut belakang dia. Tapi kalau budak-budak hok comel ni, 18 ekor duk belakang dia. Sebab kita rasa mudah mungkin dia jatuh juga. Mula-mula adik akak, abang akak nikah, terakak kain. Ada berlaku macam-macam jenis setan ni, macam-macam. Jadi kena jaga awal-awal. Setan ni dia akan masuk tipu kita. Kalau melalui perempuan kita tak boleh pergi. Hamba petai kalau tengok takut. Berzina. Jangan hamba tak berani. Dia masuk melalui jatuh. Jika ditakuti daripadanya akan fitnah dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan. Mainan seperti serunai. Serunai ni boleh. Hak tak bolehnya ni seruling. Serunai bahasa Arab dipanggil nai. Nai serunai. Beza apa dia seruling dengan serunai? Seruling itu mizmar. Mizmar seruling. Kerana seruling, batal ada pelidah lagu tu. Orang tua panggil pelidah. Pelidah ni macam recorder. Kalau kita siup bunyi. Macam recorder tu dah. Bunyi. Hak tu haram pakai. Hak boleh pakai, batal pahit kosong bulat lagu ni. Tak ada lidah. Siup, tubik angin saja. Cuma kita buat gini, baru bunyi. Pakai gini. Ya tak ada lidah, dia kosong ya batal pahit. Maka hak tu boleh pakai, tu dipanggil serunai. Hak tak boleh pakainya seruling, mizmar. Dan ada ulama kata mizmar pun boleh pakai, seruling pun boleh pakai. Seruling Sebab apa? Sebab Rasulullah pernah memuji seorang sahabat nama Ubay bin Ka'ab. Seorang sahabat nama Ubay bin Ka'ab baca Quran depan Rasulullah.
Rasulullah pun dengar suara dia sangat indah. Maka Rasulullah kata, sesungguhnya kamu diberi satu seruling daripada seruling-seruling Nabi Allah Daud alaihi salam. Jadi Nabi puji suara sahabat dengan benda yang cekak, benda haram. Mana boleh Rasulullah kata Allah sedaknya aitan ni supu aruk dah. Ada Rasulullah kecil ada lagu tu. Kiyah ni benda haram. Mana boleh. Jadi Rasulullah kata suaramu sedap supaya mizmah. Mizmah ni haram. Ulama kata apabila Rasulullah kecil lagu tu bererti mizmah tu tidak haram. Sebab Rasulullah cekaklah kecek kiyah benda dengan benda-benda haram. Oh sedapnya air ni supaya aruk dah. Oh sedapnya tidur supaya nak bunuh orang dah. Ada ke kecek lagu tu? Kiyah dengan benda haram lagu tu. Maka Rasulullah penuh kecek lagu tu. Maka ada ulama kata mizmah pun boleh. Dan genda hok tak dibenarlah seperti kubak ni Yankee tu. Dalam mazhab kita Yankee hok cekik tu. Dia bunyi tak 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 tak. Sebab dia dalam majlis tari zaman dulu. Dua benda ni digunakan dalam majlis tari. Maka bila sahabat dengar, dia teringat zaman dia muda-muda dulu. Maka Rasulullah kata, mu tak usah dengar, kalau mu dengar mu ingat semula maksiat mu dulu. Maka Rasulullah lari secara khas kepada sahabat dia. Lepas tu orang lain ni, kita kalau dengar gena Yankee tu, ada ingat maksiat, kita tak penuh hadir dalam majlis tu, pehega apa dia kita. Kita tak dengar kata la al-badru alaina, ingat kau ngiling palo, ingat Mekah lagu tu ya. Dan ulama kata kalau ternafilah elak maka ternafilah hukum dia. Ternafilah majlis-majlis maksiat, ternafilah hukum haramnya. Dan jangan engkau tertipu disebabkan mereka yang menghala, wallahu a'lam. Pertama Ustaz mohon cerita tentang Al-Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ambo nak ayat cerita mengenai Habib Omar ni tak layak ambo ayat ceritanya. Sebab ambo tidak terlalu mengenali diri dia. Sekalipun ambo mengaji berguru dengan dia, tetapi kalau nak bercerita mengenai dia, kena cari orang yang betul-betul duduk di bawah dagu dia betul. Ambo mengaji boleh kira jugalah dengan dia. Sikit ya. Hok ambo tahunya Habib Omar ni memang seorang jiwa murabbi sungguh. Seorang manusia yang suka mengajar manusia jadi baik. Tu dia panggil jiwa murabbi. Dalam hati dia tak lain cita-cita supaya anak dia jadi anak-anak murid dia jadi wali-wali, jadi kekasih Tuhan, jadi orang baik berlaku. Seorang manusia yang banyak sabar mentarbiah anak murid dia. Anak murid dia bukan orang Arab saja. Macam-macam bangsa di pelosok dunia. Orang Meksiko, macam-macam bangsa. Masa hamba mengaji tu ada 80 negara ngaji situ. 80 negara lebih kurang. Lebih kurang lah. Dan 18 bahasa. 18 bahasa dalam Darul Mustafa tu duk kecek. Macam-macam bahasa ada. Arab saja tu macam bangsa dah. Dalam 80 negara, 18 bahasa digunakan. Semua anak murid Habib Omar belaka. Dia terima belaka. Orang kalau kita tengok tatu penuh muka pun ada. Tatu bukan tatu gambar itik, gambar salib pun ada, gambar Kristian pun ada, gambar Jawa, gambar orang Tino. Tapi Habib tak pernah paksa buat cara keras kepada anak-anak murid dia. Dia hanya ajar anak murid dia, saya Allah, saya Nabi Muhammad. Mu jadi bagus selalu. Marilah mu gapo-gapo pun biar mu kelik daripada Darul Mustafa, mu bawa Allah dengan Nabi Muhammad. Cukup dah bagi aku. Beres dah mu lepas dah. Mu nak boleh ngajar, tak boleh ngajar, tak apa, suku pasal hak penting mu buat kelik Allah dengan Nabi Muhammad. Memanglah seorang manusia yang suka mentarbiah manusia dan jiwa dia seolah-olah diwakafkan untuk tarbiyah ni. Tidur 2 jam saja sehari. 2 jam saja sehari. Kita tidur 10 jam. Tapi orang panggil murabbi. Orang panggil gapo dia? Wali. Orang panggil gapo.
Kahwin ni 2 jam tidur. Orang pergi rumah penuh orang rumah. Ya pergi tempat situ penuh orang. Nak lari lagu mana? Kalau kita pakai sehari ikut dia pakai mati selok gitu. Dia penat, dia letih. Kita nampak dia letih, tak cukup tidur. Kadang-kadang jenera atas kereta, jenera tanya baca wirid jenera. Nak curi masa, waktu lain bangun saja orang mai cari selalu. Tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, gitulah jadual hidup dia. Tak tahulah munajat dia dengan Tuhan. Dia selalu berdoa. Sebab tu habis waktu rehat dia waktu malam. Waktu bangun tahajud dia itulah rehat dia. Rehat dia dengan Tuhan. Makhluk ni penat. Soalan kedua ustaz nak tanya, waktu tepat solat isyraq pukul berapa? Isyraq ni makna dia waktu naik matahari. Apabila naik matahari habis waktu subuh masuk dia isyraq. Tetapi dalam mazhab kita jangan semaya lagi waktu tu, tunggu setengah jam lebih kurang ataupun 28 minit selepas pada naik matahari barulah boleh semaya isyraq. Kerana ada setengah pendapat isyraq dan duha itu satu makna sahaja. Apakah hukum tidur menghadap ke arah kiblat, kaki arah kiblat? Maka ada pendapat kata sunat. Kerana apabila kita bangun boleh menghadap kiblat selalu, boleh berdoa selalu. Cuma ada pendapat kata makruh kaki menghadap kiblat, afdalnya tidur begini, tidur sebelah lambung tu menghadap kiblat. Ustaz, ada seorang perempuan melahirkan anak secara caesar, bedah lah. Selepas beranak dia keluar darah, adakah darah itu darah nifas atau tidak? Tengok keluar melalui gapo. Kalau dia belah caesar, maka keluar melalui perut, hak tu tak panggil darah nifas kerana darah luka operation tu. Maka kalau darah lepas pada dia belah keluar anak, tiba-tiba melalui farah dia keluar darah, hak tu darah nifas. Tapi kalau tubik melalui perut, hak tu darah belah lah. Jangan citiah situ Kalau tak keluar melalui farah, keluar melalui perut saja, hak tu tidak ada nifas pada tahun tu Saya seorang lelaki mu'allah sudah berkahwin, tapi isteri belum masuk Islam lagi. Macam mana kedudukan mereka itu? Duduk sekali gini, tengok isteri dia tu hak kafir tu gapo dia? Kafir gapo dia? Kalau kafir ahli kitab, kafir Yahudi ko, kafir Nasrani asli, Yahudi asli, maka kekal lagi hubungnya dia kerana boleh orang Islam berkahwin dengan ahlul kitab. Tetapi ada kata ahlul kitab tak ada dolar ni. Tapi kalau bini dia tu Cina, bini dia tu sembah tokong, sembah gapo, Hindu ke gapo, maka batallah perkahwinannya selepas waktu iddah. Misalnya perempuan tu, isteri dia tu hak kafir tu mari kota, lepas 3 kali kota, maka putuslah hubungan perkahwinan dia. Tapi kalau dia ikut lepas pada dalam masa iddah saat ni, isteri dia lepas pada masuk Islam dalam sebulan, lepas tu isteri dia masuk Islam, maka ni kekal hubungan nikah dia, tak perlu lagi akad nikah baru. Bagaimana nak jadi wali Allah? Mudah saja, ikut Allah, ikut kata dia, ikut kata Nabi Muhammad. Ikutlah Nabi Muhammad pada semua sudut. Pakaian dia semua ikut Nabi Muhammad. Semakin banyak kita ikut, semakin banyaklah kita rapat dengan Tuhan. Tuhan payah nak ikut, dia tak pakai, dia tak makan, dia tak minum, pakai ikutlah Nabi Muhammad.
Betul kau Ya'juj Ma'juj daripada bangsa manusia. Ya, Ya'juj Ma'juj ni daripada golongan manusia, dia ni mukallaf. Cuma di dalam tafsir Khazin kata silap hamba, Nabi Muhammad pernah pergi kepada Malam Isra' Mi'raj, pergi dakwah Ya'juj Ma'juj, tetapi Ya'juj Ma'juj tak usah beriman. Maka kafirlah dia dan masuk neraka. Bukan tak ada orang pergi dakwah Ya'juj Ma'juj, ada dah. Nabi Muhammad sendiri pergi dakwah, tapi dia tak usah terima, maka dia jadi kafir dengan Nabi Muhammad. Mohon ijazat selawat fulus. Ustaz terima kasih. Selawat fulus tak tahulah. Selawat fulus ni ada. Hamba tak ingat dah selawat fulus ni. Molek kena tulislah selawat fulus ni. Mainkan banyak-banyak selawat. Bibarakati Habib Al-Idrus. Ada tak ingat dah Habib Muhammad Al-Idrus. Kau apa dia? Dia panggil selawat fulus. Jadi hamba ijazah lah baca selawat fulus ini bagi siapa dia yang ingin beramal. Bacalah sebanyak mungkin dengan niat supaya Allah datangkan rezeki yang halal yang berkat. Bila kau bermula larangan potong kuku rambut bagi orang berkorban, dan jika langgar apa hukum dia? Makruh hukum dia apabila 1 hari bulan 10 hari sebelum daripada hari raya. Esok esok 1 hari bulan esok 1 hari bulan, maka bermula dah makruh. Makruh hukum dia. Siapa dia nak rebel, kerak kuku, kerak rambut, kerak apa dia, jangan hilangkan bulu dan kuku dia. Bila sampailah dia korban. Apabila dia korban, lepas tu baru nak kerak kuku ke, dia nak kerak rambut, tak apa. Kerana apa? Kerana supaya dapat pengampunan penuh seluruh anggota. Jadi kalau dia kerak, tak dapat pengampunan penuh. Nabi kata, apabila orang nak berkorban, maka apabila masuk 1 hari bulan, jangan kerak kuku, jangan kerak rambut. Tu dalam hadis sebut. Kalau kerak juga, makruh saja hukum dia. Lepas pada rebel rebel binatang kita. Kalau kita rebel hari raya ketiga, tunggu hari ketiga tu. Afdalnya rebel pada hari raya pertama sahaja. Kerana tidak ada khilaf di antara mazhab-mazhab lain. Kalau kita raya rebel tu hari raya pertama, tak ada khilaf. Hari raya kedua, mazhab kita tu boleh, mazhab lain ada kata tak boleh lah. Mohon penjelasan, boleh ke tak kita mendedah atau memberitahu aib atau keburukan orang supaya orang lain tidak terpedaya tertipu dengan individu tu. Contohnya si A tu minat kaki lipat, boleh tak kita royak ke orang? Gini, Islam membenarkan kita memberitahu aib kelemahan seseorang bukan niat nak hina dia. Ni ada orang memang dah kahwin tu kaki lipat, tapi royak cerita ke orang rata. Bukan tujuan nak suruh orang gapo, nak hina kahwin tu. Tu tak dibenarkan. Kerana ada unsur nafsu situ. Tapi dibenarkan beritahu jika takut orang bimbang tipu. Gini hamba kerana tak molek dia tu kaki tipu. Hamba nak kecek lebih-lebih takut gitu. Kan lain ni. Tapi kalau orang kecek dengan cara niat nak malu dia, orang lagu lain cara kecek. Kakak tu nya tambah lagi. Jadi memanglah dibenarkan untuk memberitahu, tetapi tujuan supaya orang tidak tertipu, bukan nak layan nafsu kita, nak kecek aib orang, nak dedah aib orang. Apa hukum wanita bertindik di hidung? Tindik di hidung. Dalam mazhab, pak mazhab kata, ada ulama kata makruh bertindik ni. Di telinga pun tak boleh. Kerana menyakiti tubuh badan. Haram kan kita menyakiti tubuh badan kita. Saja kita ambil pisau, kita toreh tangan kita. Biarlah kita tu kebadah atau sakit kau apa dia. Darah biasa bagi hamba. Tak boleh buat kerja lagu tu. Merosakkan tubuh kita. Sekalipun hamba kebar tak boleh. Maka di telinga ni tindik ni sakit kan? Sakit kan? Maka haram juga. Ada ulama kata haram. Ada ulama kata makruh. Ada ulama kata harus. Ada ulama kata sunat. Jadi khilaf ulama. Maka sakit tu ulama hok kata sunat, ulama kata harus. Kerana sakit tu standard lah, biasa ya. Maknanya sakit sikit sangat lah. Dan kalau orang tino, biasa orang bertindik supaya orang tengok tu, tino. Maka telindik di telinga. Negara Arab telindik di telinga. Tempat kita tindik di telinga. Di India tindik di hidung. Maka lagu mana hukum dia? Adat dia. Dosa ke tak? Tak dosa. Memang standard buat dia dah. Tak kata tak kena. Supaya tindik di telinga lah. Orang jatuh tak tindik di hidung. Maka dia tindik di hidung. Maka dosa ke tak? Tak apa hukum dia. Kerana tempat dia, urus adat dia, memang orang tindik di hidung. Tak apa.
Tu tengok ada apa dia ketindik di hidung. Sembayang di atas kenderaan bergerak. Patu lagu mana ambo kerja atas kapal ni naik bulan bergerak pacuruh kapal ambo duk semaya bai pas kena qada lah semacam. Semaya dululah bab qada tu khilaf. Ada ulama kata wajib qada, ada ulama kata tak payah qada. Hak penting semaya tu dulu. Biarlah sembayang kapal gerak. Kalau bawa kapal gerak sehari mungkin kena qada tapi naik bulan nyanyo juga ke demo dia. Oh ambil pendapat hak tak payah qada lah. Hak penting jaga semaya ketika di atas kapal. Apa hukum jual beli kucing? Harus hukum dia jual beli kucing. Patu kucing ni bagi haram, makan ke apa dia? Boleh ke tak? Dia tak panggil jual, dia panggil raf'ul yad. Dia panggil tolak menolak. Ambil seekor kucing 500. Kita tak ayak saya jual seekor kucing. Sebab jual ni ada syarat dia. Benda tu kena bersih, benda tu gapo. Jadi kucing ni lagu mana? Raf'ul yad. Macam jual baju juga, baju taik kambing kau gapo. Oh tak jual bagi najis aku tu patut dia panggil raf'ul yad dia panggil Azab paling ringan adalah memakai kasut api neraka. Apa pula azab paling berat? Oh tak tahulah. Tuhan boleh buat orang tu sakit tanpa kena apa-apa. Setan api. Masuk dalam neraka api. Sedap dia. Oh, tak sakit langsung hamba. Tak. Tuhan boleh buat api neraka jadi sakit dengan api iblis. Dan Tuhan boleh buat tak masuk dalam neraka pun rasa pedih. Rasa sakit gelapar dari dada boleh. Kerana sakit tu benda lain, neraka tu benda lain. Jangan lupa kita ngaji usuluddin. Bukan api neraka tu menyebabkan sakit. Maka Tuhan boleh buat tanpa buat gapo-gapo. Demo duduk dalam neraka ni tak kena buat gapo-gapo, tapi Tuhan buat dia paling sakit sekali. Boleh. Maka hok paling sakit sekali tak tahu hamba gapo dia sakit tu. Nama nak cari penyakit tak tahulah hamba setara makna sakit ni. Apa hukum cukur sebahagian rambut, contohnya awak bojeng lah, supaya bojeng askar tu lah. Cukur kok ni kali, cukur sikit bahagian tepi kau belakang nak suruh sama biar nampak kemah. Hukum dia makruh dipanggil qazak dalam mazhab kita. Makruh saja. Dosa tu dak makruh. Apa beza tasawuf hakikat dengan tasawuf syariat? Semua itu ilmu tasawuf, cuma peringkat-peringkat. Ada kata semua itu satu sahaja, cuma ada orang bahagi ke tasawuf kepada hakikat dan syariat. Patu apa maksud tasawuf syariat dan tasawuf hakikat? Tasawuf hakikat ni sesat ke? Sebab ni tasawuf ikut syariat. Ni tasawuf hakikat, tasawuf tak ikut hakikat syariat ke? Tasawuf tak ikut syariat tu tasawuf sesat awal lagi. Maka pembahagian tasawuf hakikat, tasawuf syariat ni kadang-kadang ada makna di sebaliknya. Sebenarnya semua itu adalah ilmu tasawuf belaka. Tasawuf ni sebenarnya apa dia? Mempraktikkan syariat. Syariat ke Nabi Muhammad mari ajar kata kena sabar. Ya buat sungguh sabar. Nabi Muhammad ayat kata zuhud. Ya buat sungguh zuhud. Nabi Muhammad suruh tawakal. Ya tawakal sungguh-sungguh. Tiba-tiba ada kata ni hakikat sangat dah ni. Ni berat sangat dah ni. Hak ke syariat lagu ni. Dia nak praktik betul-betul syariat Nabi, maka jadilah ilmu hakikat. Tasawuf belaka pentingnya. Jika lintas hati tentang akidah terbayar kafir menyembah berhala, jatuh kafir kodok semata-mata lintas tidak jadi kafir. Amal ke baca kuliah ayyuhal kafirun, terutamanya ketika nak tidur. Kita nak tidur banyak ke baca kuliah, insya-Allah hati kita bersih daripada syirik zahir dan batin. Solat tak khusyuk Allah terima qada, hamba sebut dah hari tu. Alik Tuhan jangan tanya. Orang maksiat zina tiap-tiap malam kalau nak buat dalam syurga kita nak kata lagu mana? Tak tahu, jangan tanya urusan Tuhan dengan hamba tak reti. Tetapi sebagai tugas kita sebagai hamba, kita kena khusyuk juga dengan Tuhan. Tu tugas kita. Kau alik Tuhan tu jangan duk tanya lah. Kadang-kadang Tuhan nak terima ikut dia lah. Nak kata lagu mana. Tetapi tugas kita lah ni kena khusyuk dalam semaya. Nak tanya apa agama ibu bapa Nabi? Agama sebelum muncul agama Nabi Muhammad bawa, maka agama ni agama Islam lah yang paling tua sekali. Ada orang kata agama Hindu paling tua. Sebelum Islam lagi 3000 munculnya agama Hindu 3000 tahun sebelum Islam. Islam baru 1400 tahun baru.
Hindu lebih tua. Siapa dia kata Hindu lebih tua? Siapa dia paling tua sekali? Nabi ada agama ke apa? Islam lah. Islam paling tua. Tapi apabila orang tu amat Islam, gusuk kali buat rekod agama. Hak agama hak 1400 tahun, hak Nabi Muhammad jo sambung. Nabi Muhammad sambung agama Islam hak sebelum-sebelum Nabi Isa bawa Islam, Nabi Ibrahim bawa Islam belaka. Tak bawa kafir tu. Tak bawa agama Yahudi, tak bawa agama Kristian tu. Dia bawa agama Islam. Cuma bangsa dia Musa, bangsa dia bangsa Yahudi. Bangsa hak dia kena dakwah. Bukan dia bawa agama Yahudi. Nabi Isa dia bawa agama kepada bangsa Nasrani, bangsa orang. Bukan agama, dia bawa Islam belaka. Cuma Nabi Muhammad 1400 tahun lepas. Bawa Islam, bukan kata Islam bermula 1400 tahun lepas. Fakta ni salah. Agama Islam lah agama fitrah. Agama tok nenek kita hak mari daripada syurga. Jadi agama orang sebelum kemunculan nabi-nabi dipanggil zaman fatrah. Zaman tak ada nabi, maka kadang-kadang orang kekal dengan agama dulu-dulu. Tak tahu agama gapo, maka ulama kata kawasan tu orang masuk syurga belaka. Dia gapo-gapo pun zaman tu dia semua berhala ke gapo sebab tak ada nabi, kita nak kata lagu mana? Maka masuk syurga belaka-belaka. Boleh ustaz terangkan mana satu baca wajib dan baca sunat tahiyat akhir? Tahiyat akhir baca at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tu selawat. Tu tahiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Tu selawat. Hal tu paling kurang. Hak lain at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah tu sunatnya. Jadi hak tu saja hak wajibnya. 21 wallahu a'lam.